المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Yang ketiga daripada empat, perkara yang menjadi penghalang daripada seseorang itu melakukan perbuatan taat pada Allah Ta'ala adalah angan-angan kosong. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin taufik hidayah Allah Taala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Menuju Akhirat dengan Bekal Taqwa yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Kita sedang melihat empat perkara yang merupakan penghalang seseorang itu ataupun yang menghalang diri kita daripada melakukan taat ibadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinyatakan di sini ada empat. Yang pertamanya kebodohan, yang keduanya ialah keimanan yang lemah. Pada malam ini yang ketiga, angan-angan kosong. Angan-angan kosong ni maksud dia ialah angan-angan yang kosong daripada tindakan. Itu maksud angan-angan kosong. Maknanya kosong daripada tindakan. Angan-angan tu kadang-kadang perlu ada angan-angan. Sebab tu Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari beliau mengatakan fil amal sirrun latif. Dalam angan-angan ini ataupun dalam cita-cita terdapatnya sir, terdapatnya rahsia. Kerana dia kata kalau seseorang itu tidak ada angan-angan ataupun cita-cita, maka dia kata matahna ahadun bi'aish, maka seseorang tu tak akan seronok untuk hidup bila tak ada angan-angan. Dan jiwa kita pun tak akan rasa senang untuk melakukan kerja-kerja, urusan-urusan yang bersifat duniawi. Dan memang kita dijadikan untuk hidup di dunia, untuk melaksanakan tugas memakmurkan dunia Allah Subhanahu wa taala dengan agama. Maka kata Ibnu Hajar, dia mengatakan yang jadi mazmum, yang dicela oleh agama, angan-angan ini bila dia kosong daripada sebarang tindakan. Dia hanya berangan-angan dan bercita-cita sahaja, tapi tindakannya tidak ada. Macam contoh mudah, kalau kita berangan-angan nak semayang sunat witir, tapi dalam kita berangan-angan bercita-cita nak semayang sunat witir, kita nak buat kat mana? Boleh jadi ada orang dia berangan-angan bercita-cita, azam dalam diri dia, dia nak buat nanti pagi esok. Padahal dia kenal dah diri dia ni bukan jenis orang yang senang bangun. Akhirnya itulah yang terbukti terlepas daripada menunaikan witir walau satu rakaat. Tapi kalau dia berangan-angan dan bercita-cita nak buat witir, dia terus buat selepas sembahyang isyak, jadi. Tapi sebab kita berangan-angan, kita tangguh tanpa tindakan, tu dia panggil angan-angan kosong. Kosong daripada tindakan. Nak buat witir, tapi tangguh dulu. Itu salah satu daripada sifat orang berangan-angan lah. Dia at-taswif ada. Dia akan kata saufa maknanya nanti dulu, akan buat. Kat mana? Kat rumah. Tak naklah buat kat surau.
Sebab apa? Sebab nanti orang tengok aku sembahyang sunat witir, buat kat rumah lah. Niat nak buat dah kat rumah, azam amal apa cita-cita nak buat kat rumah, balik rumah tengok bini duduk atas sofa dah tengok cerita, lepas tu ajak kita tengok sekali, kita pun duduk sekali lah. Tak jadilah nak sembahyang sunat witir kat rumah tadi. Banyaklah halangan lain, makanan dah ada atas meja. Mana sedap sembahyang dengan apa? Dengan makanan, pasti kita akan tukar makan dengan apa? Dengan solat tu kita akan ambil makan. So yang jadi celanya ialah bila angan-angan itu kosong daripada tindakan. Tapi kalau berangan-angan dengan tindakan, yang tu tak ada masalah, yang tu tak dicela oleh agama. Sebab tu dalam tu dia ada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, sifat umat yang terdahulu berjaya ni qasrul amal. Angan-angan mereka pendek. Sebab apa? Bila mereka bercita-cita, terus mereka laksanakan apa yang mereka angan-angankan tersebut. Jadi yang cela kat sini ialah angan-angan yang kosong daripada tindakan. Nanti dia akan sebut dalam keadaan kita tak sedar yang diri kita ni bukan panjang sangat pun usia. Usia kita pendek je. Dan umat baginda Nabi dia sebut dah usianya di antara 60-70. Tapi dalam disebut oleh baginda Nabi umat dia umur antara 60-70 pun, kita yang duduk di usia 60 pun masih rasa selesa lagi, boleh panjang umur lagi ikut ke 80. Bertangguh-tangguh lagi juga dalam beramal ibadat. Padahal bila dah umur makin hampir dengan 60 ataupun dah berada di atas garis 60-70, maknanya tak ada dah masa kita untuk kita buat sesuatu yang merugikan akhirat kita. Maknanya penuh dengan tindakan dah lah. Tindakan orang yang nak pergi dah. Macam orang nak bersiap pergi apa? Pergi umrah. Bila nak pergi? Minggu depan. Minggu ni kalut dah lah. Duk checklist barang apa lagi yang belum siap lagi. Ke nak pergi minggu depan, hari sebelum pergi tu baru nak cari barang. Tak itu. Orang yang nak musafir, bukan musafir pergi buat umrah lah, nak balik kampung. 2 hari sebelum dah siap packing dah barang. Nak bawa apa dan sebagainya. Takkan dengan nak kembali ke tempat yang baqa', yang kekal, tanpa kita buat checklist. Itu tasawuf. Tasawuf ni mengajak kita untuk beramal. Peliklah kalau tasawuf tak ajak orang untuk beramal, itu karut lah. Tasawuf mesti ajak orang untuk beramal ibadat pada Allah Ta'ala. Bukan mengajak orang untuk tinggal amal ibadat. Itu bukan tasawuf yang hakiki. Duduk dalam keadaan beramal dengan apa? Dengan niat cukup dengan niat semata-mata. Ada kalimah ulama tasawuf yang sebut bila seseorang itu sampai ke satu tahap maka gugur taklif. Gugur taklif itulah kadang-kadang dia jadi perkataan yang digunakan oleh ajaran-ajaran sesat, mengatakan bahawa bila kita dah sampai ke satu tahap maka tak perlu dah beramal ibadat. Sebab apa? Gugur taklif. Gugur taklif tu perkataan para ulama tasawuf ni kita kena rujuk balik kepada murid yang paling hampir kalau kita tak jumpa dengan orang yang bercakap tu sendiri. Sebab perkataan tu kita nak kena faham apa maksud dengan gugur taklif. Jadi bila rujuk barulah kita dapat maksud yang sebenar. Penutur itu mengatakan demikian ialah bila seseorang itu sampai ke satu tahap dia beribadat pada Allah Ta'ala, maka boleh gugur taklif dengan makna tak rasa beban dalam beribadat pada Allah. Sebab apa? Sebab awal-awal kita beribadat memang kita rasa penat, letih. Letih sebab kita sedang berlawan dengan nafsu kita. Sebab tu penat dan letih. Tapi bila sampai ke satu tahap, kita akan rasa seronok. Seronok dengan qiyam, seronok dengan rokok, seronok dengan sujud. Sebab tu orang akan jadi berlama-lama dalam qiyam, berlama-lama dalam rokok, berlama-lama dalam sujud. Sebab apa? Orang tu dia dah rasa seronok. Rasa seronok itulah dipanggil hilang taklif. Kita ni kan mukallaf. Kallafa yukallifu, taklif, mukallaf kita ni, mukallaf.
Maksudnya kita ni dibebankan dengan tuntutan-tuntutan. Dan setiap bebanan yang Allah Ta'ala suruh kita buat, yang dijanjikan dengan pahala, semua itu tak digemari, tak disukai oleh hawa nafsu. So bila kita nak buat, so kita berlawan dengan nafsu kita yang ammarah bisu. Sebab tu penat. Tapi kalau kita buat sesuatu yang seiring dengan nafsu, seronok. Macam kita dalam rumah tangga lah. Kita dengan bini kita tak sekepala, penat lah. Kita kata A, dia kata B. Kita kata B, dia kata C. Penat lah. Tapi kalau kita dengan dia, kita kata A, dia pun A. Kita suka nasi khabu, dia pun nasi khabu. Suka kita. Jom, kita hujung minggu ni pergi cari apa? Pergi cari nasi khabu. Jom, seronok ni. Bila dah selari dengan dia, seronok hidup. Dia pun suka makan apa? Suka makan kambing golek. Kita pun suka juga kambing golek. Sesuai. Kita suka kambing golek, dia tak boleh makan kambing golek. Payahlah. Tu yang nak cari yang muda. Contoh. Nak cari yang apa? Barulah nak cari yang sama dengan kita. Susah. Sebab apa? Keinginan kita nak buat taat, nafsu tak nak buat taat. Maka pada masa itu berat dalam kita nak buat sesuatu ibadat. Tapi bila nafsu kita dah lalu proses mujahadah, tarbiyah, riyadhah daripada ammarah bisu naik kepada lawamah, naik kepada mulhamah, naik kepada mutmainnah, naik kepada radiyah, mardiyah. Pada masa itu taklif hilang. Bila taklif, bebanan berat itu rasa tak ada dah pada kita, maka kita akan rasa seronok. Sebab tu Nabi boleh sebut kepada Bilal, arihna bihaya Bilal. Rehatkan kami. Dengan apa? Dengan mendirikan solat. Jauh sama sekali dengan kita rasa. Kita tak pernah lagi setakat ni rasa seronok dalam solat. Tapi baginda Nabi dan para sahabat dia, kerehatan yang mereka capai ialah saat mereka berada dalam ibadat. Itu yang dimaksudkan oleh para ulama tasawuf. Jadi, kenapa dia jadi angan-angan ni kosong dengan tindakan? Sebab ibadat tu satu benda yang tak menyeronokkan. Itu menyebabkan kita bertangguh. Kerana ia adalah sesuatu yang bercanggah dengan keinginan hawa dan nafsu kita. Cuma saya nak sebutkan ialah apa yang disebut oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, maknanya angan-angan semata-mata dia tak cela. Tapi kalau dia kosong daripada tindakan, itu yang dicela oleh agama. Tapi kalau angan-angan disertakan dengan tindakan, maka yang tu tak ada masalah. Yang tu ada dalam diri kita, berangan-angan tu tak ada masalah. Sebab apa? Bila kita berangan-angan, kita buat. Angan-angan kita buat. Maka itu jalan untuk kita melakukan ibadat dan taat pada Allah Ta'ala. Baik. Adapun angan-angan kosong adalah suatu sifat yang sangat tercela. Kosong tu maknanya kosong daripada tindakan. Yang dapat menghancurkan akhiratnya dan memakmurkan dunianya. Ya, menghancurkan akhirat. Sebab apa? Akhirat ni dikelilingi oleh benda yang kita benci. Syurga dikelilingi oleh semua benda yang dibenci oleh hawa nafsu. Huffat al-jannatu bil makarih, Nabi sebut. Syurga ni, yang mengelilingi syurga ni adalah benda-benda yang kita benci semua. Benda-benda yang kita tak suka. Yang tak disukai oleh hawa nafsu kita. Adapun huffatin nar, adapun neraka, dikelilingi neraka tersebut oleh benda-benda yang disukai oleh hawa nafsu kita. Jadi bila begitu, kita nak buat benda yang menguntungkan akhirat berat. Sebab tu duduk dalam keadaan berangan-angan je. Angan-angan azam tahun baru nanti 2022, kalau boleh nak baca Quran satu hari satu juzuk. Nak tunggu Januari tu. Sekarang ni mula dulu. Sebab apa? Tak tahu sampai ke tidak Januari. Tapi duk angan-angan nak mula nanti 2022 nanti nak mula. 1 Januari nanti nak mula. 1 juzuk, hari kedua 2 juzuk, hari ketiga 3 juzuk. Sekaranglah mula. Sebab sekarang ni yang kita milik. Ni yang kita duduk sekarang ni waktu yang kita milik. Depan nanti tak tahu lagi kita milik ke tak. Yang belakang dah lepas dah. Asar tadi sebelum maghrib tadi, itu bukan hak kita dah. Itu dah lepas dah. Kita isi dengan ibadat jadi pahala. Kita tak isi dengan ibadat, sia-sia.
Sekarang ni waktu buat pahala. Sekarang ni waktu buat pahala, tapi tidur. Contoh. Waktu sekarang ni waktu yang Allah Ta'ala bagi untuk kita milik. Nak isi dengan apa sekarang ni? Isi dengan benda manfaat. Datangkan dalam kepala kita angan-angan sebanyak-banyaknya. Nak baca Quran lah lepas maghrib, ambil Quran baca. Nak berzikir lah, nak perbanyakkan selawat lah pada Rasulullah. Untuk apa? Antara maghrib dan isyak ni, aku nak penuhkan dengan selawat je. Daripada lepas maghrib sampai masuk waktu isyak. Boleh berapa banyak. Masa tu nak selawat je pada Rasulullah. Ambil tasbih, terus selawat. Jangan tunggu. Tunggu esok lah. Esok tak jadi ya. Esok bukan milik kita. Bukan esok lah. Lepas ni. Lepas isyak ni bukan milik kita dah. Minit yang akan datang tu bukan milik kita dah. Sebab tu nak buat sekarang. Apa yang terlintas dalam kepala kita, setiap yang datang itu Allah Ta'ala datangkan. Apatah hari yang datang itu semuanya benda-benda baik Allah Ta'ala suruh buat. Allah Ta'ala buka suruh buat suruh solat, Allah Ta'ala buka suruh bagi derma, Allah Ta'ala buka suruh bagi sedekah, Allah Ta'ala buka suruh baca Quran, Allah Ta'ala buka suruh berzikir, suruh berselawat dan sebagainya. Semua tu Allah Ta'ala datangkan nak suruh kita tahu bahawa Allah Ta'ala sebenarnya nak suruh kita ni duduk dalam keadaan buat ibadat pada Allah, taat pada Allah Ta'ala. Kemudian nak suruh kita tahu, betulkah engkau ni jujur dengan Allah? Kita ambil, maknanya kita jujur. Betul lah, engkau nak ke syurga aku. Kalau engkau tak ambil, nak ke syurga macam mana? Jalan menuju syurga ialah melalui rahmat Allah. Dan rahmat tak akan datang tanpa ada taat dan ibadat. Seorang anak dikasihi oleh mak dan ayah dia. Sebab apa? Sebab dia suka membantu. Dia suka buat apa yang mak dan ayah dia suruh. Sebab tu dia jadi anak yang suka, yang dikasihi oleh mak dan ayah. Yang kedua ni sayang pada apa? Yang kedua ni ada tempat di hati mak dan ayah. Sebab apa? Yang kedua ni ringan tulang. Yang pertama makan tinggal dalam sikit. Makan tinggal dalam sikit. Memang kena marah. Samalah ibaratnya perumpamaan untuk kita faham mudah dengan Allah Ta'ala. Bila kita buat dan kita buat dan kita buat. Sebab tu saya sebut dalam ayat Quran sebut apa? Dalam surah dalam surah Al-Insyirah ataupun dalam surah Asy-Syarh. Allah Ta'ala sebutkan, fa idza faraghta fansab. Fa'idha faragta, bila engkau selesai satu perkara, fansab. Fansab ni maknanya bangun, buat yang lain pula. Itu agama ajar pada kita. Jangan ada waktu yang kau biarkan tanpa ada pahala yang kau kutip. Kalau boleh gitu lah. Kalau boleh kita faham. Tapi kita duk faham ibadat ni dalam skop semayang. Takkan nak semayang je 24 jam. Duduk dengan orang pun boleh dapat pahala. Kena pandai ya. Biar dia jadi pahala. Duduk dengan orang pun jadi pahala. Sebab apa? Sebab kita bercakap benda-benda yang bermanfaat. Kita duduk dengan dia. Tujuan untuk merapatkan ukhuwah. Pahala dan ibadah. Tapi janganlah duduk dengan orang je kerja kita. Kalau gitu aku duduk dengan orang ialah semayang pun tidak. Tak jadi juga. Pandai-pandailah maknanya. Yang penting jadikan setiap masa yang ada dalam hidup kita tu biar dia boleh jadi ibadah. Biar dia boleh jadi taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan dia hanya duduk dalam kepala, kemudian kita biarkan dia berlalu begitu je. Itu dipanggil angan-angan kosong. Maka kalau angan-angan macam itu menghancurkan akhiratnya lah. Dan memakmurkan dunianya. Macam ada satu hadis Bukhari sebut kan. Hadis Bukhari sebut la yazalu qalbul kabir. Hati orang tua ni akan rasa sentiasa muda. Akan rasa sentiasa muda pada dua perkara. Orang tua tapi dia rasa muda pada dua perkara. Satu, pada hubbud dunya. Yang kedua, tulul amal. Nabi sebut. Yang pertama, hubbud dunya. Orang tua, dia akan rasa dia muda pada nak kepada dunia. Orang tua kadang-kadang naik motor besar macam orang muda. Contoh ni tuan-tuan ni. Orang tua kadang-kadang lebih asyik daripada orang muda memancingnya. Tak tahu waktu semayang kadang-kadang. Kadang-kadang tertangguh waktu semayang di hujung-hujung. Sebab apa? Aktiviti.
Aktiviti dengan geng, aktiviti dengan grup. Naik basikal. Saya tengok ramai je AJK Masjid Surau ada geng-geng basikal ni. Kadang-kadang yang kita tengok daripada belakang pakai topi, anak basikal pakai topi. Macam orang muda, tengok ke depan ni. Ya Allah, tua dah. Tua beruban dah. Yang lebih sedih daripada itu, tak apalah naik basikal tu bukan masalah pun, boleh jadi pahala. Yang masalahnya, kadang-kadang ni bila dah naik basikal, dia mesti ada baju basikal. Tu yang saya selalu sebut banyak kali. Dia nak kena ada baju basikal. Baju basikal ni tak ada yang saiz XL, tuan-tuan. Dia semua saiz body fit. Memang saiz body lah. Lepas tu bila naik basikal seorang-seorang, tak sedap dia kata kena ajak orang rumah. Beli, ajak orang rumah pula naik basikal. Beli baju kat orang rumah pula. Orang tua tuan-tuan, pakai baju ketat. Ya Allah, uduhnya. Tapi itulah yang berlaku dalam masyarakat itu. Kenapa jadi gini? Sebab tulul aman. Jiwa dia akan jadi muda. Sebab apa? Sebab dia rasa jauh lagi dengan kematian. Jauh lagi dengan kematian. Tapi bila kita tengok kematian, kita akan rasa tak ada apa pun yang menguntungkan kita kecuali amal ibadat yang kita buat. Setelah kita kaku tapi diajarkan kepada kita ni supaya jangan terlewat, jangan berangan-angan saja. Teruskan dengan apa? Dengan tindakan, supaya angan-angan tu diterjemahkan dalam bentuk tindakan. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis yang saya sebutkan tadi. Yanju awwalu hadhihi al-ummati biz-zuhdi fid dunya wa qasril amal wa yahliku akhiruha bil hirsi wa tulil amal. Golongan pertama umat ini selamat kerana sikap zuhud terhadap dunia. Zuhud ni sifat hati. Dia bukan sifat zahir. Dia bukan sifat zahir. Zuhud ni dia adalah sifat hati. So tak semestinya orang yang duduk dikelilingi oleh dunia dia tak zuhud. Sebab dia sifat hati. Zuhud ni ialah dunia datang tak menggembirakan dia, dunia pergi tak menyedihkan dia. Itu zuhud. Dalam Quran ada ayat tu. Dunia datang tak menggembirakan dia sehingga dia melalai. Jadi orang yang lalai, lupa akan tujuan hidup dia di dunia. Dan kalau dunia tu berlalu daripada hidup dia pun, dia tak sedih. Dia tak sedih, maknanya seolah-olah macam hilang segala-galanya. Perkataan yang selalu Syekh sebut ialah man wajadallaha wajada kulla syai'. Wa man faqadallaha faqada kulla syai'. Siapa yang ada Allah, maka dia dapat semua sekali, ibarat gitu. So kalau dunia hilang tapi kita ada Allah, kita masih ada segala-galanya. Tapi kalau kita ada dunia, kita tak ada Allah, kita rugi segala-galanya. Kita ada dunia, segala-gala dunia kita ada. Harta benda kita nak ada, pangkat jawatan kita nak dapat. Tapi kita tak kenal Tuhan. Ibadat pun tak tahu ke mana kita. Apa yang kita ada? Tak ada apa pun. Balik kosong. Tapi kalau kita tak ada apa pun di dunia ni, kita duduk dalam keadaan cukup-cukup, makan pun makan cukup-cukup, pakaian pun serba ada saja, tapi kita ada Allah, kita kenal Allah, kita beribadat pada Allah. Dapat apa-apa tak? Dapat semua tak? Dapat semua. Sebab tu Syekh selalu pesan, man wajadallah wajada kulla syai'. Siapa-siapa yang dapat Allah, dapat semua. Tapi siapa-siapa yang hilang Allah di dunia, dia akan hilang segala-galanya di akhirat. Sebab tu Syekh suruh perbetulkan hati dengan Allah Subhanahu wa taala supaya dapat Allah Taala. Dan orang yang dapat Allah pasti dia akan dapat segala-galanya. Allah Taala tak akan mensia-siakan orang soleh. Orang tak soleh pun Allah Taala bagi makan dan sebagainya. Takkan orang yang soleh macam tuan-tuan Allah Taala biarkan dan melarat. Mustahil. Pasti Allah Taala akan pelihara, jaga lebih baik berbanding dengan dengan orang yang duduk dalam keadaan melakukan maksiat. Habis itu kenapa mereka kaya raya? Ya, sebab apa? Sebab Allah Taala menyegerakan balasan kepada mereka. Sebab mereka ni orang baik.
Mereka buat baik pada haiwan, mereka buat baik pada manusia, mereka buat charity dan sebagainya. So Tuhan bagi pada mereka. Sebab apa? Mereka ni hanya boleh dapat balasan segera di dunia. Di akhirat tak ada apa. Kita walaupun susah kita di sini, di akhirat semua ada. Sebab tu kita tengok, alah, kenapa orang kafir yang tak taat pada Allah, tak pernah sembah Tuhan pun jadi orang kaya raya? Ya, sebab dia ada buat kebaikan. Kalau Tuhan tak bagi segera di dunia, nanti dia tanya Tuhan, kat dunia dulu aku jaga anak kucing berpuluh-puluh ekor aku bagi makan. Mana-mana kucing aku jumpa yang terbiar, aku ambil, aku jaga, aku makan. Mana balasan dia? Sebab tu Allah Ta'ala segerakan kepada dia, bagi kesenangan pada dia, bagi orang tolong, orang bantu. Dia boleh buat rumah besar, katakanlah rumah kucing untuk jaga makanan tu diberi di sumbangan dan sebagainya. Tu Allah Ta'ala bagi untuk dia dapat balasan segera di dunia. Di akhirat tak ada apa dah lah. Aku dah bagi kan kat engkau di dunia dulu, kau nak senangan, aku dah bagi senang. Kau nak apa? Pengaruh, aku dah bagi pengaruh pada engkau. Engkau nak nama, aku bagi nama pada engkau. Adapun orang mukmin walaupun susah, nampak susah, tapi di akhirat nanti menunggu balasan daripada Allah Ta'ala. Cuma nak sebutnya ialah, zuhud tadi, dia adalah sifat hati. Maknanya, bukan bermakna orang yang duduk dalam dunia, dia tak zahid. Orang yang duduk dalam dunia itulah dia tahu dia zahid ke tak zahid. Kalau kita rasa hilang dengan dunia kita, maknanya bersedih, berduka cita dengan dunia, maka itu orang yang tidak zahid. Hilang daripada kita dunia pun menyebabkan kita duka cita berhari-hari, itu orang yang tidak zahid. Orang yang zahid ni orang yang datang dunia pada dia pun seolah-olah macam ada tak ada itu. Hilang pun macam ada tak ada. Itu keadaan orang yang orang-orang yang zahid. Jadi umat baginda Nabi dulu, awal-awal dulu mereka ni bersifat dengan sifat zahid. Bukan tak kaya, kaya. Kaya raya Abdul Rahman bin Auf, kaya Abu Bakar As-Siddiq, kaya, tapi dunia datang pada mereka, tempat dunia tu bukan di sini. Tapi tempat dunia tu di tangan mereka. Sebab tu ulama menyebutkan ad-dunya fi yadik wa laysa fi jaybik. Letak dunia tu hanya pada laysa fi qalbik walakin fi jaybik. Letak dunia tu fi jaybik, dalam poket. Poket luar, jangan letak dia dalam hati. Bila letak kat poket senang nak keluar. Letak kat tangan senang keluar. Tapi kalau letak dalam hati payah nak keluar. Tu dunia. Bukan salah ambil dunia, tapi pandai meletak dunia itu kena tahu. Sebab kita memang dijadikan di dunia, bukan dijadikan untuk akhirat. Kita dijadikan untuk memakmurkan dunia dulu sebagai khalifah Allah Ta'ala. So mengambil dunia dengan kadar yang Allah Ta'ala benarkan tak salah. Tasawuf tak pernah mengajar kita supaya tak payah bekerja, duduk je, tak payah berikhtiar, tak payah berusaha. Tak, tasawuf tak ajar gitu. Tasawuf suruh kita cabut dunia je daripada hati. Tapi zahir bekerja. Terus bekerja. Baik. Jadi umat terdahulu zahid di dunia. Wa qasril amal. Tuan-tuan boleh tengoklah kisah macam mana sahabat-sahabat yang ada harta kan. Semua infak. Itu perbuatan yang dicintai oleh Rasulullah, infak. Itu ada satu majlis kan dengan Tokku Ibrahim, anak cucu cicit Tokku Paluh. Ada satu tausiah dia lah, saya tengok, saya tak pergi. Saya tengok dia murabbi mursyid kepada Fadilatul Ustaz Ustaz Hazri Al-Bindani. Murabbi mursyid. Tokku Ibrahim ni murabbi mursyid, guru murabbi mursyid. So kalau tuan-tuan nak cari guru murabbi mursyid, salah seorangnya ialah Tokku Ibrahim lah. Dulu pernah Tokku Ibrahim ni datang ke Khazanah Fataniyah. Zaman Baba Wan Abdul Aziz ada. Dia pernah datang ke Khazanah Fataniyah. Saya sempatlah berada dalam majlis tu. Dia tak kenal pun saya duduk belakang-belakang ya. Duduk mendengar tausiah daripada dia. Dan banyak dia mengeluarkan buku-buku bicara hakikat. Bicara hakikat salat, mi'raj salat,
Banyak buku-buku dia yang kalau kita baca, kadang-kadang bahasa tu pun kita tak faham, bahasa yang tinggi. So antara yang disebutkan oleh Tokku dalam tausiah itu, dia kata apa? Dia kata, buat sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah, supaya hati kita berhubung dengan Nabi. Itu antara nasihat dia. Tinggal benda yang Nabi tak suka, supaya hati kita berhubung dengan Nabi. Sebab jalan kita nak menuju pada Allah mesti melalui Rasulullah. Sebab tu tuan-tuan carilah jalan ulama tasawuf, pasti dia akan suruh perbanyakkan selawat. Tak akan ada lah jalan tasawuf yang hakiki tak payah selawat, tak ada. Carilah mana-mana jalan tasawuf nak menuju pada Allah, nak mendekatkan diri pada Allah, nak buang sifat mazmumah, pasti jalan dia mesti melalui selawat. Sebab nak hubung kasih antara kita dengan Rasulullah. Bila berhubung kasih antara kita dengan Rasulullah, maka Rasulullah ni jalan menuju Allah. Sebab Rasulullah orang yang paling dekat dengan Allah, dan orang yang paling tahu macam mana nak sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak dapat hati yang sentiasa hidup dengan Allah Ta'ala. Rasulullah ya tahu. So kalau kita tak ada hubungan kecintaan dengan Rasulullah, maka macam mana kita nak sampai pada Allah Ta'ala? Sebab tu ulama tasawuf ada yang sebut paling sedikit jumlah solat, jumlah selawat dalam satu hari 300. Lagi banyak lagi bagus. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik kalau tuan-tuan dengar dia orang berselawat sampai puluh-puluh ribu satu hari. Allah tak ada masa dah nak selawat. Ya, kita ashabul pemalas. Memang nak selawat 10 pun payah kita. Tapi bila orang tu memberi masa untuk berselawat, pasti ada. Jangan tunggu masa datang. Kita kena bagi masa. Boleh dapat 300, 500, 1,000, berpuluh ribu pun ada orang yang berselawat sampai berpuluh-puluh ribu satu hari. Mana masa dia dapat? Barakah masa Allah Ta'ala bagi. Barakah masa. Macam kalau kita betul-betul jujur nak khatam satu hari, mesti boleh khatam. Cuma di peringkat awal memang susah. Sebab apa? Tuhan nak tengok betul ke kau nak baca kalam aku ni tiap-tiap hari. Dia datang macam-macam sibuk tu peringkat awal. Macam-macam sibuk. Anak kena pergi ambil apa? Nak kena pergi ambil sekolah, hantar ke sekolah lain pula. Kemudian apa? Bini kita ada meeting, tak sempat nak urus anak kita pula yang kena urus. Lepas tu nak kena pergi cari makanan untuk anak. Macam-macam dia datang peringkat awal. Nak tengok betul tak engkau jujur nak habiskan satu juzuk satu hari. Lepas daripada kita tempuh semua tu, Allah Ta'ala buka ruang. Luas masa, dapat. Satu juzuk. Senang je lalu. Satu juzuk. Tuan nak tengok jujur. Betul tak engkau nak mendekatkan diri padaku? Betul tak engkau ni? Tujuan dia bukan Allah Ta'ala nak tahu. Allah Ta'ala nak suruh kita sendiri tahu. Bahawa kita ni sebenarnya penipu je. Dakwa je dipanggil. Syekh Fuad selalu guna perkataan dakwa. Engkau ni mendakwa je. Dakwa diri cinta pada Nabi. Mana benda yang boleh membuktikan bahawa kita cinta pada Rasulullah? Menghidupkan sunnah Nabi. Apa benda yang Nabi suka? Ra'i anak yatim, kasih pada anak yatim, hormat orang tua, ihtiram orang tua, muliakan orang berilmu. Semua kita tak buat tu. Nak bagi derma, sangat-sangat susah nak derma pada anak yatim. Berkira betul kan ni rumah anak yatim ke tidak ni? Betul tak betul, suku kita. Kita nak bagi kata nak bagi tu pun susah dah. Ni kan sedikit. Entah sedikit ke tidak pun tak tahu lagi kita. Tapi sedikit dulu letak. Tu nak bagi tahu jalan, Tokku pesan, jalan menuju Allah adalah Rasulullah. So bagaimana nak menghubung cinta dengan Rasulullah? Buat apa yang Rasulullah biasa duk buat. Rasulullah suka ziarah orang sakit. Pergi ziarah orang sakit. Tahu ada sahabat-sahabat sakit kan? Pergi ziarah. Saya ingat masa COVID itu, saya punya biras. Masa tu tak boleh keluar tuan-tuan. Tak boleh keluar. Semua duduk dalam rumah. Tapi mana-mana sahabat-sahabat yang dia tahu kena COVID, duduk di Sungai Buloh. Dia pergi bawa makanan. Makanan-makanan sunnah ni. Bawa minyak zaitun, bawa habatus sauda. Nak naik tak boleh, tinggal tempat guard. Tapi bawa. Pergi keluar.
lalu rentas jumpa polis pun beritahu. Tapi nak beritahu, dia share gambar lah sebab tu saya tahu. Maknanya, orang yang ada sense, kita ni kadang-kadang tak ada sense, tuan-tuan. Walaupun sahabat satu grup yang kita sakit, tak ada nak PM tanya, macam mana keadaan COVID, boleh bernafas macam mana, oksigen macam mana, ke dah meninggal, suka meninggal. Tu kita boleh jadi. Aku tunggu dia meninggal je sebenarnya. Sense kita tak ada. So macam mana nak mencontohi akhlak Nabi, yang Nabi ni suka ziarah orang sakit. Nabi ni kasih pada anak-anak yatim. Nabi ni sayang pada anak-anak. Nabi ni hormat pada perempuan-perempuan. Kita tak. Nabi ni bergaduh je selalu. Tasawuf macam mana bergaduh, tuan-tuan? Itu bukan tasawuf nama dia. Itu nafsu kita. Tu kalau kita tak boleh tepis yang tu, maknanya nafsu kita masih kuasai diri kita. Tu jalan nak menuju Tuhan, nafsu nak kena tolak ke tepi dah, nak kena buang, nak kena ajar dia, biar jadi rendah dia, supaya kita boleh mendaki naik daripada amarah bisu, biar boleh jadi lawamah nanti. Kemudian daripada lawamah naik kepada mulhamah dan seterusnya. Beberapa contoh lah saya sebut, tuan-tuan. Jadi sini Nabi sebut ialah para sahabat Nabi ni ialah orang yang pendek angan-angan dia. Tapi orang yang hujung, orang yang berada di hujung, kita lah maknanya orang yang hujung-hujung zaman ni, kata Nabi ialah binasanya orang-orang hujung ni ialah kerana rakus, kerana tamak. Watulil aman. Dahlah rakus terhadap dunia. Lepas tu angan-angan, banyak angan-angan yang kosong pula. Baik. Itu satu hadis. Kemudian hadis berikutnya Nabi sebut, minas syaqai arba'. Ni 4 kebinasaan. Jumudul ain wa qaswatul qalbi wal hirsu wa tulul amal. 4 hal yang mengakibatkan kecelakaan. Satunya ialah bekunya mata. Nak faham apa bekunya mata ni? Bekunya mata ni kata ulama, beku mata ni maksud dia ialah ainun la tabki. Mata yang tidak menangis kerana takutkan Allah. Payah juga, tuan-tuan. Menangis kerana benda lain banyak itu. Tengok cerita Hindustan menangis. Sebab apa? Heroin dah dibawa oleh penjahat dah, hero tak sampai lagi. Dah gelisah dah dalam jiwa. Kan tuan-tuan peminat cerita Hindustan dulu kan? Kalau dulu Hindustan ni lepas Jumaat, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat zaman muda? Tuan-tuan muda daripada saya tak ingat lah. Saya ingat masa sekolah fardu ain, tuan-tuan, hari Jumaat lah, hari Jumaat. Sekolah fardu ain di Kelantan. Dibuat di masjid-masjid lepas main Jumaat. Orang-orang dulu kalau lepas Jumaat, petang tu memang tunggu untuk tengok Hindustan. Lepas tu kalau tuan-tuan selalu buka Radio Kelantan suka lagu Hindustan. Kelantan FM, banyak lagu Hindustan. Kat mana dah cerita tadi? Keluar Hindustan pula dah. Jumudul ain. Menangis, tuan-tuan. Ada seorang sahabat yang hadir dalam majlis Tuku Ibrahim tu saya sebut tadi. Dia cerita pengalaman. Ni benda baru ni, tuan-tuan. Baru je. Waktu Tokku tengah bercakap tu pun, cakap tentang hakikat. Ilmu hakikat ketuhanan semua sekali. Waktu tu pun boleh dengar dah ada orang yang menjerit. Bila Tokku baca doa, memang boleh dengar suara orang menangis. Menangis bukan menangis biasa ni. Menangis macam budak-budak ni. Menangis macam budak-budak. Dia cerita pengalaman tu, dia duduk, dia kata, rasa cemburunya, dia kata tengok orang menangis macam budak-budak dalam keadaan dia tak menangis. Dia kata, ini saya dengar sendiri, dia bagi tahu sendiri. Alangkah rasa cemburunya, dia kata, tengok orang yang duduk dalam majlis tu menangis macam budak-budak meraung. Tapi dia kata, ustaz, saya tak menangis duduk dalam tu. Dalam keadaan orang faham apa yang Tokku cerita, dia kata, saya tak faham, ustaz. Rasa cemburunya, dia kata. Tu benda yang bila mana Allah Ta'ala nak bagi kepada orang. Kita dapat ke tak dapat.
Bila dapat tu benda besar, jiwa mata kita boleh menangis. Kan Nabi sebut 2 mata yang tak akan disentuh oleh api neraka. Salah satu daripadanya ialah mata yang berjaga pada waktu malam untuk menjaga keamanan negara. 1. Jihad fi sabilillah. Yang keduanya ialah mata yang menangis kerana takut pada Allah. Mata ni tak akan disentuh oleh api neraka. Maknanya kalau kita pernah ada dalam hayat kita, dalam hidup kita, mata kita ni menangis kerana takutkan Allah, maka terima kasihlah banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita boleh menangis setiap masa, tu maknanya nikmat sangat-sangat besar. Tuan-tuan tengok Syekh Al-Maghamisi, kata silap saya, ada seorang syekh daripada Saudi, tiap-tiap kali dia bercakap mesti menangis. Asal dia bagi tazkirah, dia bagi kuliah, mesti dia akan menangis dalam tazkirah dan kuliah dia. Apa benda yang bermain dalam jiwa dia sehingga air mata dia sentiasa keluar? Kenapa? Kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda dan para sahabat, tuan-tuan tak payah ceritalah, tuan-tuan boleh baca dalam hadis macam mana Nabi di waktu malam, Aisyah mengatakan, aku dengar esakan Nabi daripada belakang. Sahabat menceritakan esakan Nabi seolah-olah macam kanak-kanak dengar ni nafas Nabi tercungap-cungap kerana menangis. Janggut Nabi basah tu memang biasalah kita dengar, kerana tangisan takutkan Allah Ta'ala. Jenis mata macam ni dipanggil mata yang boleh menyelamatkan tuan dia daripada api neraka. Tapi nak dapat tu payah. Kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya mata kita ni salah satu daripada mata yang menangis kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana takutkan Allah Ta'ala. Baik. Mana tadi? 4 hal yang mengakibatkan celaka. Bekunya mata. Bekunya mata tu maknanya mata yang tidak menangis. Tidak pernah menangis kerana takutkan Allah Ta'ala. Menangis kerana gagal periksa. Ada. Menangis. Anak-anak kita menangis. Sebab apa? Tak dapat rizak sebagaimana yang dikehendaki. Menangis. Tu air mata tak ada apa tu. Nak air mata yang keluar tu kerana takutkan Allah. Khauf ada dalam jiwa dia. Itu hal-hal keadaan jiwa seseorang. Kadang-kadang datang rasa takut, kadang-kadang datang rasa syauq, datang rasa rindu. Rindu pun menyebabkan orang menangis juga. Takut pun menyebabkan orang menangis juga. Keluar air mata tu boleh jadi air mata rindu. Rindu kepada apa? Rindu pada Rasulullah, rindu kepada apa? Rindu kepada Allah. Sehingga jadi apa? Jadi orang yang ibaratnya mabuk, mabuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mabuk dalam menjunjung titah perintah Allah Taala, sehingga lupa. Mabuk maknanya lupa benda lain selain daripada Allah Taala. Satu, bekunya mata. Yang kedua, kerasnya hati. Kerasnya hati ni punca dia daripada maksiat lah. Maksiat yang kita buat tu menyebabkan hati kita sebagaimana hadis yang Nabi sebut, setiap dosa yang kita buat akan dititik hitam. Bayangkan hati kita tu dah dititik berkali-kali banyaknya hitam. So bila hitam, saya selalu buat perumpamaan, umpama macam cermin. Cermin kan dia ada, bila lama kan dia mula jadi gelap bahagian tepi, berbintik-bintik kan. Bila tak jaga, tambah-tambah pula cermin murah pula kan. Jadi macam makin lama makin kabur, makin tak nampak. Begitulah ibarat hati bila gelap. Bila dosa-dosa banyak. So nak hilangkan titik-titik tu adalah melalui taubah. Taubah tu jalan untuk menggilap balik hati, menjernihkan balik, mencerahkan balik. Ibarat kita pakai polish untuk menjernihkan balik. Barulah hati tersebut jadi macam cermin. Duduk jauh pun nampak. Keras hati. Kemudian sifat rakus, tamak. Yang dia nak sebut di sininya, dia ambil hadis ini, dia nak sebut di sini ialah dan angan-angan kosong. Angan-angan kosong ni termasuk dalam perkara yang mencelakakan seseorang tu. Baik. Dan di antara doa beliau sallallahu alaihi wasallam, antara doa Nabi yang boleh kita amalkan. A'udzubika bika ka tu ka atu Allah lah. Aku berlindung dengan engkau wahai Allah min tulil amal. Panjang angan-angan yang macam mana yang Nabi berlindung? Yulhini.
Angan-angan yang sampai peringkat membuat aku lalai daripada Allah Ta'ala. Kalau angan-angan yang tak melalaikan, saya sebutkan tadi, angan-angan yang penuh dengan tindakan, tak ada masalah. Tapi yang tak bolehnya ialah bila kita berangan-angan sehingga melalaikan kita. Umur tua dah tapi duk minat ke janda lagi. Itu masalah. Dia ada orang jenis gitu kan. Tua tapi cakap macam orang muda, macam orang baru kahwin dia sembang dia. Topik dia macam orang baru kahwin dia topik dia. Tu ada orang macam tu. Saya biasa jumpa juga orang macam tu. Kita tengok tu kesian lah. Kesian. Sebab apa? Sebab masa kita pendek dah. Masa kita pendek. Tapi kita tak sedar yang masa kita tu pendek. Baik. Imam Ali karamallahu wajah berkata, perkara yang paling aku takutkan atas kalian adalah menuruti hawa nafsu dan angan-angan kosong. Turut tu yang jadi salah. Adapun menuruti hawa nafsu akan mencegah seseorang daripada perbuatan yang benar. Tu sifat perangai hawa nafsu kita orang awam lah. Ammarah bisu'. Sebab tu salah kita ikut hawa nafsu kita yang ammarah bisu'. Tapi bila nafsu ni dah sampai ke satu tahap, mutmainnah, radiyah, mardiyah, dia tak suruh dah kita buat jahat. Yang duduk suruh buat jahat ni sebab nafsu kita duduk di ammarah. Nafsu kita ni adalah nafsu ammarah. Sebab tu dia suruh benda yang sia-sia. Sebab tu nak kena riadah. Riadah itulah ulama ajar. Macam mana nak riadah dengan nafsu ammarah bisu? Bila nafsu kita duduk di tahap ammarah, so macam mana nak ubat dia? Antara yang ulama sebut ialah taqlilul alaf. Taqlilul alaf ni apa? Menyedikitkan adat kebiasaan kita. Apa? Kalau makan kita banyak, sedikitkan. Kalau sembang kita banyak, sedikitkan. Kalau tidur kita banyak, sedikitkan. Tu 2, 3, 4 perkara. Kena sedikitkan. Sebab apa tu? Tujuan dia ialah untuk jadi ubat kepada nafsu ammarah bisu. Bila nafsu kita bagi makan cukup pada dia jadi kuat. So dia akan dorong kita untuk buat jahat. Kita boleh tengok sendiri. Waktu kita kenyang, pasti kita akan malas beribadat pada Allah. Waktu puasa elok-elok je boleh bangun semayang. Bangun semayang, rajin pula dia duduk iktikaf lagi. Baca Quran lagi, berzikir lagi. Waktu tu tak makan nasi. Bila dah makan nasi, sepatutnya lagi rajin. Daripada 2 rakaat boleh buat 20. Tak, 2 je balik dah. Kan terbalik tu. Itu kata, kalau tuan-tuan pergi Masjid Al-Khairiyah, Masjid Khairiyah Seri Gombak, tuan-tuan turun tangga, nak keluar daripada pagar masjid tu, dia tulis dekat dengan masjid bukan dikira dengan jarak kaki, tapi dikira dengan jarak hati. Ya. Bukan jarak kaki kita, meter, kilometer tu yang menyebabkan kita sampai tak sampai ke masjid. Tidak. Hati kita dekat ke jauh dengan masjid je. Ada orang rumah sebelah ni tak sampai surau ni. Tapi kalau hati kita dekat dengan masjid dan surau, sampai kita, mana-mana kita sampai. Sebab tu, kenapa makin banyak, makin tak ibadat? Pelik. Sebab tu yang datang ni bukan orang tua-tua ke ni? Kemuda-muda semua. Mana yang muda-muda yang gagah perasa main gym tu? Mana? Tak ada, duduk kat kedai ya tuan-tuan. Sebab kekuatan ialah kekuatan hati. Hati yang kuat dengan taat ibadat, Tuhan bagi kekuatan pada hati kita, datang sampai kita ke masjid surau. 5 kali sehari sampai kita. Asal masa waktu mesti ada kita. Mana yang gagah-gagah, yang tough-tough, yang sadar-sadar? Tak ada, tuan-tuan, tidur. Itu yang apa? Yang sifir kita kadang-kadang tak sama dengan sifir yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifir kita kalau makan banyak mesti gagah, rajin. Tak. Hati yang gagah, yang rajin itu menyebabkan kita boleh bangkit, bangun beribadat pada Allah. Dan pengalaman ulama gitu kan. Bila kenyang pasti payah bangun. Waktu malam payah bangun, subuh pun payah bangun. Tapi kalau perut kita ringan waktu kita tidur, mudah kita bangun. 4.30 dah jaga dah. Pukul 4 dah sedar dah sekali, tapi malah bangun lagi. Pukul 4.30 jaga lagi, tak nak juga bangun. Pukul 5 jaga lagi, tak nak juga bangun. Dah sekali subuh juga baru bangun. Tu penyangak ni kita, tuan-tuan. Mana tadi? Nak habis dah azan ni. Tapi tajuk ni panjang sikit. Dan tadi
Mana tadi? Adapun menuruti hawa nafsu akan mencegah seseorang daripada perbuatan yang benar. Ni nafsu sini maksud dia nafsu ammarah bisu lah. Adapun nafsu mutmainnah, nafsu radiyah mardiyah, maknanya dia buat sebenda yang Allah Ta'ala redha. Orang yang berada pada nafsu radiyah, maknanya dia buat sesuatu yang Allah Ta'ala redha. Sebab tu dia duduk dalam keadaan radiyah, diredai. Mardiyah, dia buat tu benda yang Allah Ta'ala redha dan dia diredai oleh Allah Ta'ala. Tu nafsu orang-orang yang tinggi. Adapun kita nafsu ammarah bisu ni buat benda-benda yang dilarang oleh agama. Maka antaranya ialah angan-angan kosong yang dapat melalaikan seseorang itu dari akhirat. Dan dari sebahagian riwayat mengatakan barang siapa yang panjang angan-angannya maka buruklah amalannya. Jadi yang dimaksudkan dengan angan-angan kosong artinya dia kata perasaan seseorang yang menganggap bahawa dirinya akan lama hidup di atas muka bumi ini. Hal ini menunjukkan bahawa orang yang bersifat demikian adalah orang yang benar-benar bodoh. Kerana ia telah menghilangkan sesuatu yang nyata. Yang nyata tu maknanya yang yakin. Dan sebaliknya malah berpegang teguh dengan angan-angan. Angan-angan ni zon. Yang tidak ada artinya. Yang tidak ada artinya. Pegang apa? Pegang yang zon, tinggal yang yakin. Yang yakin apa? Yang yakin tak pasti kita boleh hidup lagi ataupun tidak lepas ni. Yang yakinnya memang kita tak pasti bahawa kita boleh hidup ataupun tidak lagi selepas daripada semayang isyak. Tu yakin. Tak ada orang pun rasa dia boleh hidup sampai 10 tahun lagi. Tak ada. Bahkan selepas daripada ini pun tak ada orang boleh jamin dia boleh hidup lagi. Entah mati waktu solat tadi. Waktu solat isyak nanti. Entah mati nanti selepas minum air nanti tercekik meninggal. Macam-macam lah boleh jadi tuan-tuan. Meninggal kita. Selepas apa? Selepas minum air. Tu yakin. Tapi kita tak ambil yang kita yakin tu. Kita pegang yang zon. Zon ni apa? Zon aku boleh hidup lagi 10 tahun. Sebab apa? 3 penyakit serangkai tu tak ada lagi. Kencing manis, tak ada darah tinggi, tak ada jantung, tak ada. So aku boleh hidup 10 tahun lagi ni. Tu kita tak yakin tu. Tapi kita pegang yang tu. Sebab tu kita tangguh dan tangguh dan tangguh. Tu pelik perangai kita. Ambil yang kita tak yakin, tinggal yang yakin. Tu dibuat contoh bawah tu. Andaikan ia ditanya di sore hari, di petang hari, apa engkau yakin bahawa engkau akan hidup sampai esok? Atau di pagi hari, apa engkau yakin bahawa engkau akan hidup sampai sore? Ia pasti menjawab tidak. Sementara itu ia melakukan pekerjaan untuk mengumpulkan kekayaan dunia seolah dia tidak bakal mati. Andaikan ia diberitahu bahawa ia akan kekal di muka dunia, nescaya ia tidak akan pernah mendapatkan tempat untuk menambah keadaannya yang rakus dan tamak terhadap dunia. Jadi siapakah yang lebih bodoh daripada orang yang memiliki sifat sedemikian? Sesungguhnya angan-angan kosong adalah sumber dari berbagai macam perilaku yang jelek dan perbuatan yang jauh dari ketaatan. Bahkan dapat mendorong seseorang terjerumus dalam kemaksiatan seperti sikap tamak, kikir dan takut miskin. Dan yang lebih buruk lagi dari sifat-sifat tersebut adalah merasa senang terhadap hal-hal bersifat duniawi, berusaha untuk memakmurkan dan mengumpulkan harta benda sekuat tenaga. Nanti kita akan baca hadis Nabi yang Nabi sebut, bu'ithtu li kharabid dunya, aku diutus untuk tidak bermegah-megah dengan dunia. Faman ammaraha falaysa minni, barang siapa yang memakmurkan dunia ia bukan dari golonganku. Akan datang sebab tajuk ni dipanjang sikit. Setakat tu dulu, wallahu a'lam wa ilmuhul atam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi